Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi pada hari ini kelas matematik tingkatan 1 bersama Cikgu Liza. Okey, boleh keluarkan buku teks. Kita buka muka surat 254. Okey, gambar Raja Van, set semesta, pelengkap bagi suatu set. Okey, itu yang kita nak belajar hari ini. Kita nak mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Okey, jadi kita fahamkan sini. Kita fahamkan daripada buku teks dia. Suatu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semesta. Okey, misalnya set di bawah menunjukkan murid-murid yang menyertai satu pasukan kuis matematik. Okey, siapa dia? Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamli, Dali, Paisan dan Yana. Okey, kita nampak sini ada 8 buah murid yang kita sebut tadi. Jadi ini kita panggil dia set semesta. Okey, set semesta dia punya simbol adalah seperti ini. Okey, ini adalah simbol untuk set semesta. Jadi kita akan tulis set semesta sama dengan ni. Itu adalah set semesta. Perkara yang kita nak bincangkan, semua perkara yang kita nak bincangkan tadi, kita katakan dia sebagai set semesta. Okey, jadi antara murid itu Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Okey, kita nampati Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri ialah ahli pasukan matematik. Jika A mewakili ahli persatuan matematik dalam pasukan kuis, maka kita katakan A sama dengan, okey, ni set dia. Okey, murid yang lain daripada itu. Jadi kita ambil tadi Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Okey, selain daripada itu iaitu Daili, Paisan dan Yana. Okey, itu kita panggil dia sebagai pelengkap bagi set A. Dan kita tuliskan dia sebagai A prime. Tadi A kan? Tadi A, kita tukar jadi A prime. Jadi A prime ataupun pelengkap bagi set A ialah Dali, Paisan, Yana. Dali, Paisan dan Yana. Jadi kalau awak lihat kat sini sebenarnya, okey, kita nak fahamkan apa itu set semesta. Okey, daripada set tadi, set A dan pelengkap dia, tambah dengan pelengkap dia, itu A prime. Okey, kan menghasilkan semua sekali kita panggil sebagai set semesta. Okey, jadi itu boleh faham, okey? Simple kan? Jadi kita teruskan contoh 5. Kena pasti sama ada set yang berikut adalah set semesta bagi 2, 3, 5 dan 7. Atau bukan. Okey, kita tengok A. A, okey, ada tak nilai 2, 3, 5, 7? Okey. 2, 3, 5, 7. Ada dalam semua set ini. Jadi ini kita panggil dia, sebab dia ada semua unsur tu, jadi kita katakan dia adalah set semesta. Okey, kalau B pula, B dia kata nombor ganjil. Nombor ganjil, okey, ganjil. Yang kurang daripada 2. Okey, sah-sah kalau kita tengok nombor kat sini 2. 2 bukan nombor ganjil. Jadi, nombor ganjil kurang daripada 10 bukan set semesta bagi 2, 3, 5 dan 7. Okey, sampai situ faham ya? Okey, saya bagi lagi contoh. Okey, padankan set yang berikut dengan set semesta. Padankan. Okey, 2, 4, 8, 12 dan 16. Kita tengok set semesta apa yang ada. X ialah faktor bagi 30, X ialah integer dan X mestilah kurang daripada 13. Okey, set semesta yang seterusnya adalah huruf-huruf. Seterusnya ialah nombor genap dan mestilah kurang daripada 20. Okey, set semesta yang terakhir ialah PELANGI. Okey, tu unsur-unsur dia. Jadi kita buat. Yang pertama 2, 4, 8, 12, 16. Kalau kat sini saya nampak dia sebagai set semesta dia ialah nombor genap dan kurang daripada 20. Okey, itu set semesta dia. B, G, A, P itu adalah huruf-huruf. Huruf-huruf ke? Tak, kita ambil dia sebagai, dia ada A, G, mana G? G, A, P. Okey, kita katakan dia adalah
set semester dia adalah yang bawah sekali ni lah. Okey, 7, 9 dan 11 adalah integer dan kurang daripada 13. Kita garis sahaja. Integer dan kurang daripada 13. Okey, D, A, B, E, G, H. Huruf-huruf. Set semester dia adalah huruf-huruf. Okey, X ialah faktor bagi 10. Kita katakan dia adalah faktor juga bagi 3. Itu set semester dia. Okey, jelas mudah. Kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, diberi set semester dia ialah integer. Dan dia adalah antara 1 dan 10. Jadi kita boleh katakan, ni kita senaraikan. Kita buat penyenaraian. Set semester dia. Ini yang kita dah senaraikan. Kita nak senaraikan. Kita nak senaraikan. Dia antara 1 dan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Itu adalah dia punya set semester. Okey. P, dia kata kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okey, cuba kita senaraikan dulu kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2, 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16. 16 dah lebih daripada 10. Jadi kalau kita katakan kat sini, dia adalah 1, 4, 8 dan 9. Okey, 1, 4, 8 dan 9 kita senaraikan. Okey, jadi P 1, 4 dan 9 Okey, kita buat simbol ni. 1, koma. Kena ada koma. Kenapa kena ada koma? Kita nak membezakan di antara setiap unsur. 1, 4, 9. Okey. Jadi pelengkap dia, okey, daripada set semester tadi 1 sampai 10, pelengkap dia ialah selain daripada 1, 4, 9. Okey, selain daripada 1, 4 dan 9. Kalau kita tengok yang selain daripada 1, 4 dan 9 ialah, okey, buat simbol ni. 2, 3, 4 tak boleh. 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. Selain daripada 1, 4 dan 9. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, faktor bagi 10. Q dia kata faktor bagi 10. Apa maksud faktor? Nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 10. Apa nombor yang boleh dibahagi dengan 10? Okey, 1, 2, 3 tak boleh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini adalah nombor-nombor antara 1 dan 10 yang boleh dibahagikan dengan 10. Dan dia kita panggil dia sebagai faktor bagi 10. Jadi, kita buat tanda tanda set. 1, 2, 5 dan 10. Okey, jadi itu adalah set untuk Q. Okey, sekarang dia nak Q prime. Dia nak Q prime, iaitu pelengkap bagi Q. Jadi dah 1, dah tolak, 2, 5, 10. Jadi selain nombor-nombor itu, kita katakan dia adalah pelengkap bagi Q. Okey, jadi kita tulislah 3, 4, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Okey, dah habis Kita tutup dia. Okey, jelas kan? Nampak kan? Mudah. Kalau betul lah kita tengok kat sini. Set Q tambah Q prime. Betul lah dia sama dengan set semester yang kat atas tu. Okey. Kita buka balik buku teks. Kita nak pergi pada yang seterusnya.
Kita nak pergi pada seterusnya, itu adalah gambar Raja van. Tengok buku teks. Okay, saya suka terangkan dalam buku teks. Dalam buku teks ni mudah. Okay, nanti latihan ni awak buat 11.2a. Mudah sahaja. Okey, jadi bagaimanakah kita nak mewakilkan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar Raja van? Okey, ini kita panggil dia sebagai gambar Raja van. Okey, semuanya ada dalam gambar Raja ini. Okey, ini kita panggil sebagai gambar Raja van. Sebelum tu kita fahamkan, selain perihalan dan tata tanda set tu yang tadi kita belajar lah. Suatu set juga boleh diwakili dengan gambar Raja geometri tertutup. Okey, fahamkan itu. Geometri tertutup. Okey, gambar Raja geometri tertutup. Okey. Yang dinamakan sebagai gambar Raja van. Yang ni awak kena fahamkan. Mudah saja. Okey, set semester kita ambil contoh yang tadi. Set semester dia ialah Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Daili, Paysan dan Yana. Okey, set A ialah Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Pelengkap dia selain A itulah. Itu Daili, Paysan dan Yana. Hubungan antara set di atas boleh diwakili dengan gambar Raja van yang berikut. Okey, ini adalah gambar Raja van. Okey, gambar set semester diwakili dengan bentuk segi empat tepat. Okey, itu mesti awak buat. Guna sahaja. Okey, diwakili dengan segi empat tepat. Okey, ini kita panggil segi empat tepat Dan kat luar segi empat tepat tu, kita tulis dia macam gini. Ni. Kita buat simbol set semester. Okey, kemudian dalam tu, okey, dalam ni kalau awak nampak ada bulatan ni kan. Okey, bulatan ni itu adalah set A tadi. Okey, boleh juga awak buat selain bulat. Katakan awak minat lah nak buat segitiga. Okey, boleh dalam tu tukar daripada bulat tu tukar segitiga. Tak nak lah cikgu nak segi empat. Okey, buat segi empat. Asalkan dia mestilah berbentuk geometri tertutup. Ni tertutup. Kalau macam ini kita kata dia terbuka. Bawah ni kosong lopong. Okey. Jadi tertutup. Cikgu tak nak buat bentuk segi empat tepat juga dalam tu. Buat bentuk segi empat tepat dalam tu. Jadi bentuk bulat tu awak tukar jadi bentuk segi empat tepat. Tak kisah. Okey, jelas Okey, saya teruskan. Okey, setiap titik mewakili suatu unsur. Maksudnya ni, titik ni. Mesti buat titik. Satu titik itu mewakili satu unsur. Awak tak boleh tulis Amir sahaja tanpa ada titik. Mesti mulakan titik tu baru tulis Amir. Okey. Unsur pelengkap. Unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Okey, berada di luar bulatan. Sebab bulatan itu kita katakan dia adalah set A. Jadi selain daripada itu mestilah di luar dia. Nanti kita akan cuba buat sama-sama. Okey, set A diwakili dengan buta. Semua set A ditulis dalam bulatan. Ini samalah yang saya terangkan tadi. Okey kita lihat pada contoh. Nak fahamkan dia contoh. Saya tengok contoh yang saya ada. Kita tengok contoh yang kita ada. Nak fahamkan awak. Okey, yang ni tadi yang saya terangkan. Gambar Raja geometri tertutup. Itu kita kata pada gambar Raja van. Biasanya diwakili dengan segi empat tepat. Okey, itu dia punya set semester. Unsur dalam gambar Raja van mesti dia dimulai dengan simbol dengan titik. Kenapa dengan titik? Itu untuk mengasingkan unsur dengan unsur yang lain. Itu dah nota ringkas. Nanti awak boleh buat salinan. Gambar Raja van di bawah menunjukkan set semester dan set M. Nampak? Set semester dan set M. Okey. Huraikan set semester dengan menggunakan tata tanda pembina set. Okey, huraikan set semester dengan menggunakan tata tanda pembina set. Set semester semua sekali. Okey, M dan M prime. Semua sekali. Okey, semua sekali yang di dalam ini. Semua sekali ini kita katakan dia sebagai set semester. Jadi kita boleh tulis dia kalau kita nak tulis. Okey, set semester sama dengan apa yang ada sini. Kita mulakan 11, 12,
13, 14, lagi apa? 15, 16, 17, 18, sampai 19 19. Okey, tutup. Senaraikan semua unsur bagi M. Okey, awak nampak tak kat sini bila dia nak tulis set M yang dalam ni, dekat luar ni akan tulis M. Untuk menyatakan yang di dalam ni, dalam bulatan itu adalah set M. Okey, jadi kita senaraikan. Senaraikan awak tak boleh buat titik 11, titik 14. Salah ya. Okey, mesti menggunakan tata tanda set. Okey, jadi tata tanda set tadi, kita buat M sama dengan apa yang ada di dalam bulatan 11, 14, 15 dan 17. Okey, tutup. Okey. Boleh simple lagi, masih simple, sangat simple tajuk ni. Okay, jadi kita teruskan. Okey, ada pelengkap bagi M. Kalau M adalah dia punya yang kita nak bincangkan tadi, pelengkap dia kita tambah je. Tambah atas ni. Mesti ada titik ni, ada simbol gitu. M prime tu. Jadi sama dengan, okey, yang mana? Okey, yang kat luar ni. Yang kat luar ini adalah set pelengkap dia. Jadi apa yang ada kat luar situ? 12. 12, 13, apa lagi? 16, 18 dan last sekali adalah 19 yang kita tutup. Okay, nampak? Mudah kan? Okey, wakilkan hubungan. Kita pergi pada nombor 2. Wakilkan hubungan antara set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Awak fahamkan apa yang saya ajar. InsyaAllah awak boleh faham dan boleh buat nanti. Okey, set semesta dia. Set semesta ni semua sekali ialah Ying, Akilah, Akil, Adam, Jun, Tarsini dan Najwa. A dia kata A ialah Akilah. Kita nak wakilkan, kita nak masukkan dia kat dalam ni. Boleh. Mesti ada titik tu. Okey, titik tu untuk membezakan di antara unsur. Okey, Akilah. Tulis saja Akilah. Okey, kemudian Akil. Kemudian Adam. Tulis. Mesti ada titik. Dimulakan dengan titik. Dan last sekali Najwa. Okey. Luar daripada dia. Dua dia adalah pelengkap bagi A. Tadi kita dah ambil apa tadi? Okey. Akilah. Akil. Adam. Dan Najwa. Jadi set pelengkap dia. Set pelengkap dia kita tulis dekat sini. Yang selain daripada Akilah, Akil, Ajwa dan Adam. Okay, jadi kita tulis kat situ. Okay, buat tata tanda set. Ying, Jun, koma, Tarsini. Dah kita tutup lah. Okay, dah tu. Dah siap tu, kita masukkan dekat dalam gambar rajah Venn tadi. Okey? Sebab dalam gambar rajah Venn ni, set semester dia mesti tulis semua sekali. Mesti ada semua sekali yang kita nak bincangkan tadi. Jadi kita tulis. Buatlah titik. Buat titik, Ying. Buat titik. Nak jauh-jauh tak apa, nak jauh-jauh. Asalkan dia berada di dalam kotak yang sama. Jun. Nak buat lagi kat mana? Okey, atas ni katakan. Tak kisah, mesti berada di dalam kotak. Tarsini. T-A-R sini. Okey, ejaan pastikan betul Kalau awak tambah H dia katakan Tarsini. S-H-I-N-I. Terus salah. Walaupun matematik bukan ejaan, tapi itu adalah pemakahan. Okey, jadi siap dah. Senang kan? Okey, sekarang B. Pada nombor 4. Diberi set semesta ialah simbol semesta ialah set semesta. Senaraikan unsur bagi S prime. Okey, S prime kita nak wakilkan. Okey, semua sekali adalah set semesta. Dia nak S prime. Okey, kita tahu dalam gambar rajah ini, yang bulat ini, itu adalah S. Jadi,
Kita nak tahu, nak cari apa itu S prime dia. S prime dia yang dekat luar ni. Yang dekat luar ni ialah dia punya S prime ataupun pelengkap bagi S. Jadi kita nak, dia kata senaraikan, awak kena senaraikan lah. S sama juga dengan apa dia? L M G K. Okey, dah siap. Mudah kan? Okey, kita pergi pada B. B, senaraikan unsur bagi Q prime, R prime dan S prime. Okey, tak susah pun. Okey, mula-mula saya nak tulis sebagai Q prime. Saya nak nampakkan awak bezanya. Q prime, Q ini. Jadi Q prime, okey, jadi Q prime adalah yang di luar dia. Ini awak kena betul-betul baik. Q prime, ini Q prime. Luar ni semua itu adalah Q prime. Okey, yang saya lorek tu semua sekali itu adalah Q prime. Jadi Q prime kat sini pelengkap bagi Q, B, C, E, D, F, G. Okay, semua yang kat luar tu. Selain daripada Q tu. Kemudian saya R prime. Kita tengok R. R dalam ni kan? Ini R dalam ni. Maknanya luar dia. Okay. Luar dia semua sekali adalah ni yang luar. Yang saya lorekkan kat luar saja. Luar daripada bulatan bujur tu, yang bujur besar. Okey, itu adalah R prime. Jadi apa R prime? A, F, G. Okey, kemudian yang terusnya apa dia nak? S prime. Okey, yang biru. S prime. Mana S? S yang kat ni kan? Bulatan yang ada D-nya. Yang ni luar dia. Luar dia. Kita katakan dia sebagai S prime. Apa luar dia? Okey, buat tanda tanda dulu. A, B, C, E, F, G. Okey, setiap unsur tu dibezakan dengan simbol koma. Okey, sampai sini faham? Saya nak betul-betul faham. Boleh senang buat latihan. Ini setengah contoh. Sampai nombor 6 contoh. Saya akan bagi. Pada gambar rajah, Van lorekkan rantau yang mewakili A prime. Okey, ini dulu zaman sekolah saya suka. Kalau semester dia kat sini, semester dia adalah butalatan. Dia punya A adalah segi 4 tepat tu. Jadi luar dia itu adalah A prime. Lorekkan saja. Okey, siap. Kita pergi pada luar, dia nak A prime saja. Semua sekali dia nak awak lorekkan rantai yang mewakili A prime. Apa yang mewakili A prime? Yang luar daripada A. Yang luar daripada A, kita katakan dia sebagai A prime. Kalau awak dah faham ni, latihan tak ada masalah untuk awak. Senang saja. Okey, dia nak A prime luar daripada A. Okey, luar daripada A. Okey, nampak? Mudah kan nak fahamkan dia? Tak ada susah pun. Okey, nombor 6.
Wakilkan hubungan set yang berikut dengan menggunakan gambar rajah Venn. Lorikkan rantau yang mewakili pelengkap dia. Okey, mewakili pelengkap dia. Jadi kita boleh terus lukis dia punya gambar rajah Venn. Okey, ingat set semester memang biasanya kita guna segi 4 tepat. Jadi kita ikut sahaja. Okey, segi 4 tepat. Okey, jadi dah lukis tu, dekat luar dia kat sini, biasanya belah kiri atas ni. Kita buat simbol dia. Mewakili set semester. Jadi A dia kat dalam dia tu, bolehlah awak katakan nak buat bentuk segitiga pula kan. Dah bosan tadi bentuk lain, buat bentuk segitiga. Okey, buat bentuk segitiga. Okey, luar tu awak letak dia sebagai A. Okey, apa dia ada? 3, 5, 9. Okey, kat luar dia adalah pelengkap. Dah ada 3, 5, 9. Jadi kat luar dia kita boleh tulis 1. Cikgu saya nak buat jauh-jauh, tak apa. Tak ada masalah. Asalkan dia dekat luar daripada A. 11. Dah siap dah kita punya gambar rajah Venn. Sekarang soalan dia kata, lorikkan rantau yang mewakili pelengkap itu. Kita buat lorikkan. Jadi kita lorikkan yang kat luar ni sajalah. Okey, dah siap dah. Boleh dapat full mark dah ni. Okey. Boleh Okey, jadi saya rasa itu sahaja kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi lepas ni sila pastikan awak buat latihan. Kalau buka buku teks, tengok buku teks, mana latihan awak Okey. Okey, pastikan awak buat latihan ni. Okey, 11.2 B. Okay, jadi itu sahaja pada hari ini. Kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.